Rifaya Nakuddin, kalau kita lihat, ini satu perkara yang makin lama makin menarik sebab okey, interest tu, apa yang ditawarkan kempen satu jari syarikat-syarikat ini nampak seperti bukanlah kata istilahnya shallow, maksudnya alah kau sebab keluar mengundi sebab nak dapat makan free, nak dapat apa yang the reward, tapi it's more than that actually. Tapi bagi Nakuddin sebenarnya macam apa sebenarnya yang melatari kehendak pengundi muda terutamanya untuk mereka ni betul-betul macam buat, sebab bukan hanya ikut trend semata-mata, sebab orang kata apa, kalau ikut-ikut ni lesu juga nanti. Betul. Okey, kalau kita lihat Kesatuan Mahasiswa UIA ada buat kempen balik undi. Diorang provide 56 bas ke beberapa negeri. UKM ada 6 bas baru ini dengan semua orang buat inisiatif balik undi. Fahmi Reza telah spark interest dalam anak muda untuk participate in mengundi pada hari ini. Dengan bas tu pula akan lagilah create that FOMO punya environment. Cuma saya mengharap kalau diskaun ni boleh menyuruh boleh orang lagi itu menyuntik sign lagi. Lah, as a whole. Sebab ini merupakan satu saya kira celebration juga kepada mereka yang keluar mengundi. Tapi adakah itu cukup? Kalau kita nak bandingkan dengan manifesto kita masuk manifesto faham. Nakuddin, kebanyakan mereka ni kalau kita tengok koalisi-koalisi ini PH, PN dan juga BN, mereka banyak menumpukan kepada pendidikan. Itu yang paling penting kerana saya kira antara lain adalah untuk menarik minat ataupun menyuntik menawan hati pengundi muda ni. Bagaimana Nakuddin melihat manifesto PH, PN dan juga BN, terutama sekali untuk isu anak muda paling utama pendidikan? Bagi saya, bila kita lihat pada manifesto PH lah, dia menekankan pasal aku. So jadi kebanyakan aktivis mahasiswa akan suka pasal aku. Sebab kita ada kebebasan bersuara. Dia aku ni bukan hanya limit pada politik saja, malah pada masalah-masalah lain tentang masalah college, nak dapat masalah kemasukan universiti. Bagi manifesto BN dengan PN pun tawarannya agak menarik jugalah, macam peranti siswa dia nak akan bagikan lagi pada tahun depan kan, kalau menang. Jadi saya rasa untuk pengundi muda, manifesto itulah masalah kita terangkan tadi. Di TikTok di mana ramai anak muda berada di situ, dia tak kedepankan apa yang manifesto ini bawakan ke situ. Jadi faktor utama untuk pengundi muda tak semestinya pada manifesto. Dia pada trend TikTok, sadly tu sih. Ya, tapi kalau kat TikTok pun kalau kita lihat, dia mungkin berbeza-beza sebab nak tak nak pilihan raya adalah bagaimana kita nak mempengaruhi pengundi, bagaimana kita nak dia mungkin perkataan memberi konotasi yang agak negatif, memanipulasi. Tapi bagaimana nak pastikan sebenarnya, Rifaya, untuk mereka ni dapat maklumat yang betul, sebab biasanya kalau kita baca satu portal berita, kita baca itu saja. Kita lihat yang itu saja sebab kita dah gemar dengan portal berita tersebut. Tapi bagaimana sebenarnya pentingnya untuk kita, terutama anak muda, untuk kita mempelbagaikan, baca daripada dua-dua pihak. Kalau kita baca buku pasal sejarah perjuangan satu parti, kita juga harus baca perjuangan haluan kiri untuk kita memahami ada semak dan imbang, kerana sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang. Jadi ini memberikan perspektif yang berbeza. Ya. Kalau kita melihat kepada dengan baik, sebab kalau let's say lah 80% keluar mengundi, ni menyaksikan angka sebanyak ataupun seramai 17 hingga ke 18 juta orang akan keluar mengundi. Dan walaupun ada 9,000 pusat mengundi, 38,000 saluran dan 360,000 petugas PRU untuk memastikan korang semua okey untuk keluar mengundi dengan selamat, dengan selesa, pakai pelitup muka dan sebagainya. Tapi it's still a lot to make sure 18, 16 million, 17 million keluar mengundi. So check out you punya saranan waktu keluar mengundi. Macam saya disarankan untuk keluar mengundi pukul 2. Jadi around 2 o'clock kejap lagi saya akan keluar mengundi. Sekejap. Itu tadi suaranya Ibrahim Sani tadi tu. Dia macam terperanjat. Tak apa, Rifaya simpan sekejap maklumat tu, point tu ada sekejap. Saya kira sebenarnya tadi kita nak pergi kepada Syazwani dululah.
Ya. Tadi Ibrahim Hakim dan tu Gigi. suaranya tertinggal. Orangnya mungkin dah pergi ke pusat mengundi, suara dia tertinggal. Bukan. Okey, Ibrahim Sani dia memberi penjelasan menggunakan platform media sosial kami. Jadi sebenarnya anda bukanlah boleh menonton kami menerusi saluran 501 sahaja, bukan sahaja di platform digital, malah di semua platform media sosial kami, Twitter, YouTube, Facebook. Kami bawakan pelbagai laporan langsung berkenaan dengan hari pengundian hari inilah. Tapi saya nak berbalik kepada soalan Hakim dan Gigi kepada Rifayah tadi berkenaan dengan sumber maklumat yang diperoleh oleh rakyat Malaysia ketika ini, terutamanya dalam kalangan anak muda, terutamanya untuk meningkatkan literasi politik ketika ini. Kita nak bawakan data yang dikongsikan oleh Ilham Center yang mana 28% memilih portal berita internet sebagai sumber maklumat utama mereka, diikuti dengan televisyen 26.8% dan juga Facebook 24.5%. Manakala platform-platform lain seperti Akhbar Harian 4.3%, Twitter 4.3%, WhatsApp juga 3.8% diikuti oleh cakap-cakap ataupun perbualan antara ahli keluarga dan rakan-rakan masing-masing 3.5% dan juga 3.1%, manakala menerusi platform Instagram pula adalah 1.8%. Jadi kalau kita nak lihat kepada sumber maklumat utama ketika ini, rata-rata menyatakan mereka dapatkan maklumat itu menggunakan portal berita internet diikuti oleh televisyen dan juga Facebook. Jadi saya nak berbalik soalan kepada Rifayah. Kalau kita melihat kepada portal berita internet, televisyen dan juga Facebook, mungkin ada percanggahan maklumat di situ. Apa yang anak-anak muda perlu faham, seperti Hakim tanyakan tadi, sekiranya baca dalam satu sumber, perlu ada kesahihannya dalam satu sumber lagi. Itu yang penting ketika ini dalam kalangan anak muda. Tetapi mungkin masih ada yang hanya percayakan satu platform sahaja, satu sumber sahaja. Jadi bagaimana kita nak fahamkan anak-anak muda ini bahawa kesemuanya penting ketika ini? Alright, sebenarnya saya suka bila Hakim sentuh berkenaan tentang literasi politik. Betul, kita ada orang kata silibus masa tingkatan 5, tetapi silibus itu hanya sekadar silibus. Hanya sekadar untuk kita pas dalam peperiksaan. Tetapi untuk kita lihat di mana sebenarnya platform utama anak muda pada hari ini, kalau kita lihat kebanyakan anak muda PAI ini menggunakan Twitter untuk kita tahu, sebab Twitter adalah satu platform yang sangat pantas. Orang boleh tweet je terus, orang kita boleh jadi trending, ada hashtag dan sebagainya. Dan tetapi bagaimana hari ini anak muda perlu untuk membuat satu semakan, of course kita kena buat semak dan imbang. Anak muda perlu tahu sebenarnya majoriti apakah sebenarnya kayu ukur utama pengundian ini berlaku. Kalau kita lihat adanya tiba-tiba macam kita lihat banyak sebenarnya fitnah-fitnah yang berlaku di dalam social media bila kita nak election, dan hari ini kalau kita lihat agak tenang sebenarnya social media berkenaan tentang orang kata attack sana attack sini. Tetapi pada hari ini saya kira anak muda bukanlah, mereka sudah dari umur di mana mereka boleh membuat keputusan, dan saya rasa inilah masanya untuk kita develop ideologi dalam bidang politik sedikit demi sedikit. Kalau kita boleh buat keputusan untuk pilih satu calon tersebut, di mana itu sebenarnya adalah satu orang kata tindakan utama ataupun satu step untuk kita mengeluarkan satu ideologi berkenaan tentang politik. Mana tahu 5 tahun akan datang mereka pula menjadi calon dan mereka pula menjadi tetamu pada hari ini mungkin pada 5 tahun akan datang. Jadi Ya, tapi sebenarnya anak-anak muda sekarang ni lebih bijak daripada kita sangkakan sebenarnya. Kalau tengok budak-budak kecil kita tanya, kadang-kadang mereka bertanya soalan yang macam tak sangka pula mereka akan tanya soalan ni. Okey, kita sebenarnya sekarang ni dah pukul 8 dah. Secara rasminya lebih 9,000 pusat pengundian di seluruh negara sudah pun dibuka sehingga jam 6 petang nanti, dan kita juga dah sediakan wartawan-wartawan di lokasi yang sudah bersiap sedia di beberapa lokasi. Kita ada Umar Vati Ramayah di Permatang Pauh, kita ada Fazlizai Ali di Marang, dan juga kita ada Hafizi Azaman di Gombak. Okey, Umar Vati dan Fazlizai, tunggu dulu sebab kita bagi kat Hafizi ni dia dia ada banyak sebenarnya waktu yang panjang Hafizi ni. Banyak sebenarnya info-info yang hendak dikongsikan kepada kita. Hafizi, mungkin apa yang boleh Hafizi kongsikan pemerhatian di pusat mengundi di Gombak sana? Okey, baik. Sekarang ni Gigi dan juga Hakim, saya berada di SK Kampung Klang Gate Baru, Hulu Klang, dan seperti yang anda dapat saksikan di belakang saya, bermula daripada pukul 7.40. Pengundi pertama yang datang tahu siapa?
Azwan Ali. Beliau datang ke sini beramah mesra dengan wartawan dan sebagainya. Kemudian disusuli dengan pengundi-pengundi lain yang hadir turut sama beratur di sini dalam keadaan yang pelbagai gaya. Pelbagai gaya, apa yang saya katakan pelbagai gaya kerana ada yang datang dengan keadaan baju hujan sebab kat sini tengah gerimis mengundang. Gerimis, hujan gerimis dan sebagainya. Dan anda dapat saksikan sekarang ini ada yang datang menggunakan dah prepare tahu kerusi yang buat pergi perkemahan dan sebagainya kan. Ada yang datang bawa kerusi berkenaan sebab takut nak berdiri lama dan sebagainya. Tapi ini adalah antara wajah-wajah pengundi awal yang menunaikan proses demokrasi dan juga meraihkan proses berkenaan. Dan sedikit sebanyak ingin saya sentuh berkaitan dengan pengundi di SK Klang Gate baru ini. Sebenarnya ada lebih kurang dalam 200 lebih difahamkan pengundi ada di sini, tak ramai sebenarnya. Dan tumpuan utama di sini, kenapa saya berada di sini adalah sudah pasti untuk melihat kepada pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Datuk Seri Azmin Ali yang dikabarkan akan mengundi di sini pada pukul 8.30 pagi nanti. Dan selain itu, pengundi di sini secara keseluruhannya Gombak ada lebih kurang dalam 206,000 pengundi, pertambahan yang cukup signifikan, lebih kurang dalam 65,000 pengundi baru yang dijangka melihat kepada calon-calon yang bertanding. Dekat sini seperti yang kita tahu ada 5 penjuru, tapi dua pertemuan di antara Sifu dan juga anak murid menjadi tumpuan orang ramai lah di antara Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datuk Seri Amiruddin Syahri daripada Pakatan Harapan. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada beberapa don di sini. Ada Gombak Setir, ada Hulu Kelang, ada Sungai Tua. 3 don ini adalah 3 medan peperangan yang cukup penting untuk Amiruddin Syahri dan juga Azmin Ali. Dan dalam masa yang sama juga, demografi secara keseluruhannya dekat sini didominasi oleh pengundi Melayu. Jadi sememangnya pengundi Melayu ataupun undi daripada kaum Melayu ini amat ditagih oleh calon-calon yang bertanding. Dan sikit sebanyak ingin saya kongsikan apa yang menarik di Parlimen Gombak selepas 14 hari berkempen, selepas bersusah payah calon-calon yang bertanding, gerak kerja kempen dan sebagainya. Boleh saya rumuskan bahawa kempen-kempen calon yang bertanding di Parlimen Gombak ini sedikit suram. Saya tak tahu kenapa, tapi mungkin disebabkan oleh pertemuan Sifu dan juga anak murid, sahabat baik kedua-duanya. Mungkin di hadapan media dan sebagainya mereka bertikam lidah, tetapi di belakangnya kita tidak tahu apa pembincangan yang dilakukan oleh mereka berdua. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada rata-rata pemerhati politik yang ada di sini yang melihat kepada Datuk Seri Azmin Ali terlebih dahulu sebagai penyandang 3 penggal di Parlimen Gombak ini. Ada lebih kurang dalam 45 hingga 50% yang mengatakan bahawa kemungkinan Azmin Ali boleh mempertahan kerusi parlimen ini. Sebab apa? Sebab ada beberapa kelebihan dekat dia. Antaranya, dia mempunyai jentera daripada PAS. PAS dekat sini, kemenangan PRUL PAS lebih kurang dalam 17,000 undi. Jadi, akar umbi PAS di sini sangat teratur, susun gerak kempennya dan sebagainya. Boleh dikatakan memberikan impak signifikan, terutama di kawasan Gombak Setia itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, setiausaha politik Azmin iaitu Hilman Idham, dia pegang ataupun menjadi adun Gombak Setia itu sendiri. Dan ini adalah antara real battleground yang terjadi di Parlimen Gombak. Dan untuk Datuk Seri Amiruddin Syahri, beliau juga mempunyai ada kelebihan untuk menangi Parlimen Gombak. Sebab satunya status beliau sebagai jawatan ataupun memegang jawatan Menteri Besar Selangor. Jadi segala dasar polisi untuk pembangunan Gombak dan sebagainya boleh dijalankan dengan pantas. Dan ini antara perkara yang menarik pengundi-pengundi muda. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada undi daripada bukan Melayu dekat sini. Ada lebih kurang Cina ada lebih kurang 10.1%, India ada lebih kurang 8.4%. Solid pengundi bukan Melayu di Gombak sememangnya lebih mendominasi ataupun cenderung untuk membeli Pakatan Harapan kerana parti-parti yang bertanding, calon-calon lain lebih kurang dalam orang kata tiada tawaran yang lebih baik. Dan kita juga tahu bahawa sentimen parti lain yang bertanding, BN, Perikatan Nasional, mereka membawakan suara ataupun mengangkat suara kemelayuan itu sendiri. Jadi solid memang boleh dikatakan Datuk Seri Amiruddin Syahri boleh pegang pengundi-pengundi bukan Melayu di Parlimen Gombak. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada beberapa perkara, iaitu Datuk Seri Megat Zulkarnain, calon daripada Barisan Nasional. Bukan kita nak menidakkan perlumbaan di antara ketiga-tiga ataupun Datuk Seri Megat Zulkarnain ini, kerana persoalan dia adakah
Datuk Megat Zulkarnain boleh membuat kejutan dalam kawasan parlimen yang dikategorikan sebagai kawasan hitam pekat untuk Barisan Nasional kerana dah 3 penggal gagal orang kata mengembalikan parlimen ini kepada Barisan Nasional. Jadi adakah Datuk Megat boleh melakukan kejutan ataupun tidak dengan memainkan naratif bahawa Muafakat Nasional MN yang ditubuhkan oleh PAS dan juga UMNO masih lagi utuh di Parlimen Gombak, dan malah dalam kempen-kempennya beliau menyeru kepada parti-parti ataupun penyokongnya tidak menyerang kepada calon PAS ataupun penyokong-penyokong daripada PAS. Jadi ada soft spot di situ di antara UMNO dan juga PAS. Jadi adakah ini akan memecahkan undi Datuk Seri Azmin Ali yang pada ketika ini PAS mendukung Perikatan Nasional secara bersama dengan bersatu. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita highlightkan untuk kerusi Parlimen Gombak. Tapi sebenarnya kingmaker dekat sini adalah pengundi yang berusia antara 21 tahun, 20 tahun itu sendiri sampailah 39 tahun. Sebab ada lebih kurang dalam 90,000 pengundi ada dekat sini berusia yang saya sebutkan tadi. Jadi dan pertambahan 65,000 pengundi baharu daripada 114 naik kepada 206. Jadi ini antara satu pertambahan yang cukup signifikan. Okey, kita boleh dengar suara siapa itu? Hakim dan juga Gigi. Siapa Azwan Ali Ali sebenarnya tu? Boleh tengok sikit siapa? Jomlah saya tunjukkan sikit. Ini antara Pengundi pertama ke ni? Pengundi pertama yang hadir. ini antara Kau mampu Astro Awani, kau mampu. saudara Azwan Ali. Nak tunggu abang ke kat sini? Dia orang tengah. Ni untuk Astro Awani the first nampak tangan aku dah tercalit. Terima kasih. Nak tunggu abang ke? Nak tunggu abang? Tunggu abang? Ada abang ke? Tiba. Okey, kepada Azmin Ali, I tak panggil dia Datuk Seri Hopefully he's watching. I panggil dia Min aja. So good luck. Tapi Diva A satu dunia dah baca. Kau akan kalah, Dik Nun. Okey, baik. Itu dia. Sikit sebanyak orang kata perang yang terakhir lah. Peluru yang terakhir dilancarkan oleh Azwan Ali kepada abangnya sendiri, Datuk Seri Azmin Ali. Yang mana kita tahu pada ketika ini masih lagi menunggu ketibaan beliau. Contoh ya. Okey, untuk Parlimen Gombak, bagi saya, siapa calon-calon yang mampu meraih undi baharu 65,000, dia yang akan menang. Kerana undi dah pecah banyak. Pemerhati-pemerhati politik sukar nak ramalkan Parlimen Gombak ni siapa yang akan menang, Azmin Ali ataupun Amiruddin Syahri. Apapun kita akan nantikan keputusan berkenaan. Cuma Hakim, sikit sebanyak saya nak bawakan lah. Dulu SK Kelanggit baru ni kan, media dibenarkan masuk sampai dalam tau. Tapi sekarang media diletakkan di tepi jalan. Jadi persoalan saya kepada SPR adalah, kenapa nak bersusah buat PAS ni kalau kata tak boleh nak masuk kan? Kita ni menjalankan peranan sebagai media untuk melihat, melaporkan, memerhatikan proses pengundian dan sebagainya. Diletakkan tepi jalan, kereta motor pun lalu di sebelah ni. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Sebab dulu masa PRU14 saya masih ingat saya cover di sini juga. Media dibenarkan masuk, saluran mengundi dan sebagainya dibuat di kelas-kelas. Tetapi perbezaannya sekarang adalah saluran mengundi mereka buat satu tempat saja di Dewan. Jadi untuk pengamal media, di sinilah kami dengan hujan ranyai-ranyai gerimis. Ini gerimis mengundang kemurkaan jugalah kan. Tapi apapun tak apalah, kita serahkan kepada Tapi itu semua cabaran lah kita sebagai media dekat sini. Apa pun pasti ada alasan yang tersendiri. Mengambil kira pandemik dan sebagainya. Hafizi dah boleh standby lah cik tempat berteduh, bawa payung siap-siap. Boleh makan breakfast lah. Okey Hafizi, nanti kita akan beritahu. Cuma satu lagi boleh? Saya satu lagi boleh tak? Apa tu? Silakan. Satu lagi. Jangan lupa bawa IC. Okey, satu lagi adalah saya ingin melihat kepada proses demokrasi untuk PRU yang ke-15. Jadi ini adalah hari penentuannya, dan dalam masa sama juga kita lihat kempen-kempen parti politik, pemimpin bercakaran dan sebagainya. Rakyat sedikit sebanyak hubungan itu renggang. Jadi kita harapkan selepas PRU 15 kita boleh rapatkan balik walaupun perbezaan ideologi politik dan sebagainya. Kita raikan demokrasi, kita raikan perbezaan pendapat dan juga ideologi politik, tapi kita tolak politik kebencian. Itu saja untuk penonton Astro Awani, Hakim dan juga Gigi. Dia ada ucapan dia lah, ucapan penutup dia. Okay. Baik, kita nak beralih ke satu lagi. Sekejap, sebab tadi Gombak ni menarik sebab ada seorang pengundi Gombak ni kat sini. Kami simpan dia, bukan simpan lah. Sekejap lagi nanti Rifaya akan
pergi mengundi kan? Mana mengundi di kawasan mana? Saya undi di Don Sungai Tua. Memang Don Sungai kawasan Tua. Awida Carilah. Okey, tempoh kempen dah habis saja nak beritahu kan. Tapi apa pun, kalau kita lihat apa yang berlaku tadi, kita boleh siap kita dapat gambar dari Parlimen Kota Raja. Parlimen Kota Raja ni di Shah Alam lah, di Selangor lah kan. Ini rakan tugas kita kongsikan. Bagaimana sebenarnya queue ataupun orang beratur sangat-sangat panjang. Kalau boleh dikongsikan di Parlimen Kota Raja sana. Okey, ada kita Parlimen visual di Kota Raja ni, kata dah siap tadi. Okey. Oh, ni di bahagian Datuk. Di bahagian Datuk dulu. Okey. Ini di bahagian Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Saya pastinya nak membuang undi ni. Pada pagi ini baru saja tiba di bahagian Datuk sana. Okey, kalau ikutkan tadi di bahagian Datuk sebenarnya terperanjat sikit. Kita standby. Benda lain tadi dah yang keluar. Di bahagian Datuk tu ada 4 calon bertanding melibatkan penyandangnya. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Satu kerusi yang akan kami berikan perhatian juga sebab dah berapa penggal di situ, tapi adakah ia akan bersifat status quo atau ada gelombang merah perubahannya. Itu sangat menarik untuk kita saksikan selain daripada kerusi di Parlimen Gombak. Kota Raja. Okey? Kota Raja? Okey? Kota Raja? Kota Raja boleh kita saksikan bagaimana kemeriahan Kota Raja. Inilah rakan tugas saya, rakan tugas kita kongsikan bagaimana sebenarnya beratur ni hampir 1 kilometer panjangnya. Dengan hujan renyai-renyai, pastinya ada yang bawa payung, pakai baju hujan. Panjang sekali Kota Raja beraturnya dekat sini. Sampai ke hujung jalan. Ya, kalau kita saksikan sebenarnya di Kota Raja ni antara kawasan parlimen yang mempunyai jumlah pengundi yang agak ramai sebenarnya. Ada lebih 240,000 pengundi berdaftar di Parlimen Kota Raja, di mana penyandangnya kita tahu Presiden Amanah Muhammad Sabu mengekalkan sebelum ini pada PRU ke-14 beliau mendapat majoriti yang agak besar, antara majoriti yang paling tinggi sebenarnya. Lebih 90,000 majoriti undi yang beliau peroleh di Kota Raja pada PRU ke-14, tapi kali ini tak tahu lagi macam mana. Ya, sebab apa? Sebab ada 8 betul tak 8 calon yang mencabar kerusi Parlimen Kota Raja P111 ini. Banyaknya tapi satu. Tapi kalau tinjauan awal masih dilihat sentimen pengundi dekat Kota Raja ni tak berubah. Tapi kita akan lihat jugalah keputusannya pada malam ini bagaimana sebenarnya. Inilah calon-calonnya tu. 8 pengundi tu, 8 calon. 8 calon yang menawarkan diri. 8 pengundi pula, silap. Tersasul. Satu P111 ada. 111. Okey, ini menunjukkan betapa terujanya orang nak keluar mengundi awal ni. Beratur panjang 1 kilometer, tapi kita harapkan SPR sudah ada persediaan lebih rapi sebenarnya nak menyusul logistik manusia ramai-ramai nak beratur ni. Sebab kita bukan apa, risau hujan. Petang nanti hujan. Sekarang ni hujan mungkin renyai-renyai drizzles kan. Tapi takut gerimis. Takut nanti makin petang makin lebat. Okey. Kita nak kita kena ke Pematang Pau bersama Umar Vati Ramaya. Lagi satu rakan kita yang berkelana di Pulau Pinang sana. Umar Vati, bagaimana keadaannya di situ? Adakah beraturnya sepanjang di Kota Raja sana? Terima kasih Gigi dan Hakim, dan pada ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Seri Penati di bawah Parlimen P044 Pematang Pau. Dan kalau saya sampai di sini kira-kira pukul 6.30 pagi tadi, dan menariknya orang pertama yang berdiri di sini di belah kanan saya sebenarnya seorang warga emas berusia 70 tahun. Dia seorang petani kat sini. Bila saya bercakap dengan pakcik tadi, dia kata dia berbasikal sejauh 7 km untuk sampai di sini tadi. Dan sebenarnya Gigi dengan Hakim boleh tengok perkongsian saya di Twitter juga, di mana saya ada share gambar pengundi berusia 70 tahun itu, di mana ada menjelaskan bahawa ada berkongsi dengan kita dia keluar rumah seawal pukul 6.20 bagi membolehkan dia menjadi pengundi yang pertama di Parlimen P044 Pematang Pau. Begitu semangat orang di sini dan tidak seperti Kota Raja. Kat sini tak adalah barisan dia, orang yang queue kat sini tak sepanjang di Kota Raja. Di sini kalau saya boleh katakan
lebih kurang dalam 100 meter di sebelah kiri dan juga 100 meter di sebelah kanan saja pun begitu. Pusat pengundian dibuka tepat pukul 8 pagi dan waktu tu Fizi sedang masih lagi berkongsi pengalaman di Parlimen Gombak dan orang yang masuk ketika tu dah pun keluar mengundi sebelum even Fizi habis bercakap. Itu begitu panjangnya Fizi bercakap sebentar tadi pun begitu menarik. Dan apa yang saya boleh kongsikan kenapa saya di sini, saya berada di sini. Sebelum itu di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti ini terdapat 11 saluran di mana saluran 1 hingga 4 dikaskan kepada warga emas, OKU dan mereka yang mempunyai special need di sini. Dan kenapa saya berada di sini? Ini adalah lokasi di mana Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengundi dan kita jangkakan beliau akan tiba kira-kira pukul 9 pagi. Mungkin dalam 40 minit lagi beliau akan tiba kerana beliau lepas ni saya difahamkan beliau akan ke Tambun untuk melihat perjalanan pengundian di situ. Dan selain Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dua lagi figura yang saya boleh kongsikan di sini iaitu Datuk Seri Rizal Merican akan mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Pek Yui Kepala Batas dan dijangkakan pukul 8.30 pagi dan selain itu juga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng juga akan mengundi kira-kira pukul 10 pagi di Sekolah Menengah Chung Hua Confucian di Pulau Pinang juga. Dan kalau dia bercakap mengenai Pulau Pinang, ingin saya kongsikan sebanyak 18,060 petugas SPR ditugaskan dan saya ketika saya sampai pukul 6.30 pagi tadi sebenarnya petugas SPR ni sudah pun berada di dalam pekarangan Sekolah Kebangsaan Seri Penanti. Saya tidak pasti sama ada mereka bermalam di sini ataupun seawal pukul berapa pegawai-pegawai SPR dah sampai. Dan di sini di Pulau Pinang saja terdapat 331 pusat pengundian yang akan dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang dan di Pulau Pinang seramai 58 individu akan merebut 13 kerusi parlimen dan pada PRU kali ini menyaksikan 1.22 juta pengundi yang mendaftar dengan 11,065 daripada mereka adalah pengundi awal, manakala 137 adalah pengundi tidak hadir yang berada di luar negara. Itu demografi di Pulau Pinang. Dan berbalik kepada Parlimen Pematang Pauh pula, di Pematang Pauh saja terdapat 107,186 pengundi di mana pengundi awal melibatkan seramai 762. Dan tentunya kerusi Parlimen Pematang Pauh menyaksikan pentepungan 4 penjuru melibatkan penyandang kerusi itu Nurul Izzah Anwar dari Pakatan Harapan dengan pesaingnya Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Syed yang juga merupakan bekas guru di salah sebuah sekolah di kawasan ini, Muhammad Fawad Madjan dari Perikatan Nasional, Muhammad Nasir Osman dari GTA. Itu pertembungan 4 penjuru di kawasan ini. Dan sebelum ini kita tahu Nurul Izzah mengekalkan penguasaan PKR di Parlimen Pematang Pauh sejak 1998 dan apa yang saya boleh kongsikan, Nurul Izzah memenangi 35,534 kerusi mengalahkan calon BN pada pilihan raya ke-14. Dan kerusi ini sebenarnya adalah kerusi tradisi keluarga Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana kerusi ini Datuk Seri Anwar Ibrahim merampas daripada PAS pada tahun 1982 dan ini menyaksikan kira-kira 40 tahun keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang kerusi ini. Dan lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerusi itu jatuh ke tangan Datin Seri Wan Azizah dan kini ke tangan Nurul Izzah. Hakim dan Gigi. Umar, kalau boleh Umar tunjukkan macam mana keadaan sekarang di belakang sana tu, kita nak tengok sebab tadi Umar kongsikan kalau di Twitter Umar ni kita lihat Abdul Rahman Ahmad 70 tahun, orang pertama yang datang ke pusat pengundian di SK Seri Penanti Pematang Pauh ni pukul 7 pagi lagi dah tunggu. Sekarang ni keadaan makin ramai ke? Sebab kita lihat tadi kalau di Gombak tu gerimis, tapi kalau di Pulau Pinang ni mungkin sebab banyak cahaya matahari, kita lihat Umar dah mula terik tu, cuaca keadaan orang ramai semua macam mana?
Okey, mungkin kamera boleh dipankan sedikit belah kanan saya. Sebenarnya di belah kiri dan belah kanan saya orang beratur panjang, tapi memandangkan mempunyai 11 saluran. Kawasan ini tidak sesak dan pergerakannya agak lancar, ditambah pula dengan keadaan cuaca pada ketika ini yang tenang, dan kita harapkan tenang-tenangnya sampai selesai pilihan raya hari ini dan sehingga pembentukan kerajaan esok. Dan lepas ini kita harapkan itu jugalah yang berlaku sehingga petang nanti keadaannya cuacanya baik saja di Permatang Pau sana. Terima kasih Umar Vati Ramaya. Menarik sekali kursi tradisi keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi apapun 4 penjuru dekat sana ada yang mengatakan bahawa kekal pada penyandangnya, tapi apa pun kita nantikan keputusan malam ni. Tapi agak besar. Ini kalau ikut penganalisis politik, kerusi Permatang Pau ni kerusi putih, kerusi selamat sebenarnya. Tapi nanti analisis tu akan kami bawakan. Kita nak lihat juga sekarang ni, waktu orang tengah peak hour ni, waktu orang macam keluar pergi pejabat ke, kalau kita lihat kalau di Shah Alam, ini di sekolah seksyen 20 Shah Alam, kita tengok barisannya juga bukan calang-calang, Hakim. Kalau kita boleh bawakan visual yang menarik, kalau perkongsiannya di Shah Alam sana, P108 Shah Alam. Macam mana barisannya dekat situ? Sesak juga kalau kita nampaknya. Kita tahulah Shah Alam ni kan, tengok runabout pun kita tahu dah. Macam mana kan ramai orang. Tengok tu Hakim, panjang. Ini tumpuan, ni Shah Alam ni antara kawasan juga kawasan tumpuan, sebab dulu penyandangnya YB Khalid Samad. Dia berpindah ke kawasan lain, ke Titi Wangsa. Sekarang ini dia calonnya pun agak hebat sebenarnya, daripada PN Dr. Afif. Kita kalau tak silap Isham saya, Jalil juga Isham Jalil daripada Barisan Nasional, dan juga Pakatan Harapan. Kita lihat calonnya 4 penjuru di Shah Alam itu. Isham Jalil BN, Rafiq Rashid Pejuang, Afif Bahadin PN dan juga Azli Yusof PH. Tapi ini semua kita tengok macam nama-nama baru jugalah. Daripada Khalid Samad yang sudah pun beralih bertanding di Titi Wangsa. Tapi apa pun semangat orang Shah Alam ni. Kita tengok 160,000 pengundi di Shah Alam. Jadi barisan lagi banyak lagi Kota Raja Kota Raja memang hebat. Majoritinya pun antara yang tertinggi Tapi kan? inilah realitinya, beratur keluar. Tapi kan seronok beratur panjang-panjang ni, macam ada jualan akhir tahun kita beratur ini, tapi kita pesta demokrasi meraihkan. Kita nak pilih pemimpin ni. Saya teruja sebenarnya melihat excitement orang ramai yang beratur nak keluar mengundi awal ni. Bagus. Tapi kita nak juga lihat bagaimana keterujaannya itu di Marang. Kita nak balik dengan rakan setugas kita Fazizai Ali di Marang, Terengganu sana. Fazizai, bagaimana dengan Terengganu sana? Kalau kita dekat sini ni, Shah Alam beraturnya panjang, Kota Raja sampai 1 kilometer. Kalau di Marang sana macam mana? Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Begitu juga keadaan di Marang ketika ini, Gigi dan Hakim. Keadaannya walaupun agak tenang, tapi seawal jam 7 pagi, pengundi mula beratur untuk melakukan tanggungjawab mereka di Sekolah Kebangsaan Rusila ini. Dan ketika ini, Gigi, saya berada di Sekolah Kebangsaan Rusila Marang, dan pada hari ini, sekolah ini sedikit menjadi tumpuan para media kerana Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan melaksanakan tanggungjawabnya pada hari ini untuk membuang undi. Dan saya difahamkan Presiden PAS itu akan melaksanakan tanggungjawabnya kira-kira jam 8 pagi. Namun setakat ini, Gigi, saya belum nampak kelibat Abdul Hadi di Sekolah Kebangsaan Marang ini. Apa yang saya dapat kongsikan pada ketika ini, cuaca agak baik di sepanjang saya berada di sini jam 7 pagi tadi, di mana walaupun pintu pagar sekolah ini dibuka pada jam 8 pagi, namun pada pukul 7 pagi itu orang ramai sudah mula berada di kawasan sekitar untuk beratur dan sebagainya. Dan seawal jam 8 pagi pintu ini mula dibuka, mereka juga mula mengambil tempat untuk masuk ke Dewan bagi melakukan proses pembuangan undi. Dan pada PRU kali ini, Parlimen Marang menyaksikan pertembungan 4 penjuru di mana Abdul Hadi yang juga penyandang kerusi P037 ini akan menerima tentangan daripada calon Barisan Nasional iaitu Jasmira Othman, calon Pakatan Harapan Azhar Abdul Syukur dan juga calon Gerakan Tanah Air Dr. Zarawi Sulong.
pada PRU ke-14 yang lalu, Abdul Hadi berjaya memenangi kerusi Parlimen Marang ini dengan majoriti yang selesa, iaitu sebanyak 21,954 undi selepas menewaskan calon Barisan Nasional Muhammad Noor Endok dan juga calon Pakatan Harapan Zarawi Sulong. Dan sudah pasti persoalan yang kita menantikan, mampukah Presiden PAS ini mengekalkan kemenangannya pada PRU ke-15 kali ini, Hakim dan Gigi? Okey, ini kawasan yang agak menarik juga untuk kita perhatikan di Terengganu ni sebenarnya. Tapi juga kita risau kalau keadaan cuaca tak mengizinkan di sana. Maklumlah di kawasan-kawasan tersebut. Pantai Timur ni kita tahu kan monsun timur laut sudah pun tiba. Tapi apa pun, terima kasih Faziza Ali marang menyaksikan 4 penjuru. Abdul Hadi Awang, adakah penyandangnya dapat mengekalkan kerusi di sana, bertemu dengan pejuang Zarawi Sulong, Azhar Abdul Syukur daripada Pakatan Harapan dan juga Jasmira Osman daripada Barisan Nasional. Okey, tadi kita dah saksikan kawasan-kawasan tertentu. Kita lihat Rifayah, Nakiuddin, terujanya orang ni. Ramai ni keluar ni. Tapi ini dia satu perkara yang sangat menarik untuk kita saksikan sebab saya kira ada beberapa waktu saja yang rakyat Malaysia ni benar-benar bersatu. Betul. Waktu menang sukan ataupun waktu ada pesta makanan dan juga waktu pilihan raya ni kita lihat. Tapi kita lihat juga sepanjang tempoh berkempen ni ada juga yang memainkan sentimen kauman, agama. Adakah ini akan beri kesan terhadap cara anak muda berfikir ataupun mungkin nak mengundi tu nanti? Saya rasa kesan tu memang ada. Tidak dinafikan. Jikalau kita tengok beberapa universiti ada letak board. PN, PH dan juga Barisan Nasional. Yang kita nampak kebanyakan di universiti awam, dia sama ada kalau tak Perikatan Nasional, menghala ke Pakatan Harapan. Bila ditanya setengah tu kenapa, satu mengatakan sebab Perikatan Nasional mengutamakan Islam, dan Perikatan Nasional mengutamakan Melayu yang moderate. Saya rasa itu memang dah terang-terang kesan yang penting lah, yang akan diambil kira semasa mengundi nanti. Jadi bergerak ke masa depan, saya berharap PRU yang akan datang selepas ini adanya satu orang kata guideline lah, tak boleh sentuh isu kauman, agama dan raja-raja. Dan juga Rafia, kalau kita lihat, adakah politik yang memfokuskan isu agama dan bangsa ini sebenarnya mendapat tempat di hati pengundi-pengundi khususnya yang muda ni? Sebenarnya anak muda agak keliru bila ini adalah kali pertama kita mengambil bahagian daripada sistem demokrasi. Bila kita lihat anak muda sebenarnya keliru dan agak terkejut sebenarnya. Wah, ini rupanya cara berkempen. Wah, ini rupanya cara untuk kita mendapatkan orang kata sokongan ataupun tarikan daripada pengundi. Jadi mereka sebenarnya agak di frasa di mana mengkaji, melihat orang kata menggunakan visual, menggunakan social media untuk melihat bagaimana sebenarnya kempen ini dilakukan. Sebab mereka tak ada pengalaman, mereka tidak tahu. Dan bukan untuk anak muda yang berumur 18 hingga 20 tahun sahaja ataupun 21 tahun, tetapi untuk semua first time voters. Mereka melihat ini macam satu orang kata teknik baru dan semestinya betul. Ada certain macam kawan-kawan saya juga mengambil rasa macam bila kita lihat TikTok yang viral itu sendiri, di mana anak-anak muda sebenarnya orang kata terikut-ikut dengan wirid yang dibawa oleh Mat Sabu. Yang kata DAP betul tak sampai sekarang kan. Jadi sebenarnya betul. Sebenarnya isu-isu ini sebenarnya secara langsung bahawa dapat menyuntik anak muda dan juga sebenarnya dapat sebenarnya untuk kita bermain secara psychologically untuk pada anak muda. Dia bergerak ke arah politik lebih matang sebenarnya secara tidak langsung. Tapi dalam masa sama kita juga nak bawakan ini visual langsung di Bagan Datuk. Sebenarnya Presiden UMNO berada di pusat pengundian menunggu masa nak membuang undi di Bagan Datuk. Beliau juga merupakan pengundi di situ. Okey, tapi dalam masa sama kita lihat ini keadaan sebenarnya apabila kita bercakap mengenai orang mengundi keluar pagi ni, kita lihat ini sebenarnya visual dikongsikan oleh wartawan kami di SK Taman Maluri yang ini di Negeri Sembilan. Kalau tak silap sebenarnya bukan di Ceras sebenarnya silap Negeri Sembilan sebab beberapa hari lepas Raja Hisham berada di Negeri Sembilan. Confuse sikit. Tapi ini ceritanya Maluri di Ceras sana. Tapi apa cerita ini, Ji? Kekecohan berlaku di saluran mengundi di pusat mengundi ini kerana dikatakan perjalanannya sangat perlahan. Jadi ia menimbulkan kemarahan. Kalau kita boleh dengar sikit apa yang
laungkan tu. Salam pun tak clear lagi. Apa ni hal? Dia kata 100 juta ambil. Jangan kondang lagi jahil lagi. Senyum. Tak lagi. Kata salam pun tak clear lagi. Apa ni hal? Tapi pastinya kita rasa orang datang pagi, Hakim. Yang pastinya datang awal ke tempat mengundi di SK Taman Maluri ni. Mungkin kerana prosesnya agak perlahan dekat situ menimbulkan rasa tidak puas hati. Tapi apa pun kita harapkan semua yang pergi turun berbaris untuk membuang undi ni perlu ada rasa bersabar sedikitlah. Mungkin ada beberapa perkara. Mana boleh sabar? Tak boleh sabar ya. Tak boleh sabar. Tak, kalau sabar tak ada penambahbaikan lah nanti. Tapi kita nak mengelakkan kekecohan juga. Kalau kecoh lah baru orang nampak perubahan tu. Kalau tak kecoh, you stay the same all the way lah. Sebab kata Azwan Ali. tapi apa pun tak, dalam kita bergelak-gelak seronok ni, sebenarnya apa yang ditunjukkan di SK Taman Maluri itu sebenarnya satu perkara yang agak berat sebenarnya. Yang menunjukkan bagaimana tata kelola tabir urus perjalanan proses demokrasi terbesar dalam negara kita ini. Jumlah pengundi yang paling ramai, jumlah calon yang paling ramai bertanding menawarkan diri. Tetapi kalau soal menunggu terlalu lama di saluran ini boleh mungkin mematahkan mood. Sebab tugas SPR facilitate sebenarnya. Tapi saya tak nak cakap pasal SPR lah. Untuk SPR tu nanti kita tunggu orang yang ada banyak knowledge dan pengalaman dengan SPR. Dr. G. Manimara nanti akan sertai kita pada jam 8 pagi, 9 pagi nanti. Tapi sebelum tu saya nak tengok apa yang ceritanya di media sosial ni. Sebab sekarang ni dah 8.40, orang dah keluar pergi mengundi. Ini yang kita sebutkan tadi. Dah mula post gambar jari, dah mula post gambar tempat mengundi. Betul Azwan ni? Hakim, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan hashtag Malaysia Memilih dan juga PR15 menggunakan platform Twitter lah misalnya, memang ramai yang dah kongsikan mereka dah pun keluar mengundi dan ada dakwat di jari mereka. Okey, kalau saya boleh kongsikan sikitlah perkongsian Twitter yang dikongsikan melalui hashtag Malaysia Memilih ini. Okey, tengok. Alhamdulillah, selesai tanggungjawab. Lampak sampin sekali. Maksudnya saya kira pengguna Twitter ni, Encik Riz ni datang menggunakan pakai baju Melayu, siap bersampin lagi tau. Kemudian Azwan ni pasti ke itu pergi mengundi ke bawa balik mengundi tu? Saya pasti mengundi lah. Sebab kalau ada inai kan, mungkin keseluruhan jari ataupun 3 jari sebab ada sampin. Dan kemudian ini juga lah baiklah Hakim. Ini juga lah perkongsian lain. Rata-rata menyatakan mereka dah pun menjalankan tanggungjawab mereka. Mereka juga menggesa agar orang ramai untuk keluar mengundi. Ada satu lagi berkongsian, nampak, I have done my part. Nampak. Saya kira hari ini foto-foto macam inilah yang akan trending. Nanti kejap lagi saya pun akan pastikan jari saya dicelup oleh dakwat itu. Tapi lepas kita habis kerja lah kan. Kemudian ada juga orang ramai yang menggesa selamat mengundi buat warga Malaysia. Undilah dengan bijak buat para petugas PR15, semoga dipermudahkan urusan kalian. Dan saya juga nak kongsikanlah apa yang dibawakan oleh rakan setugas kami, Rahimah Abdullah, yang mana kemah bergejala turut disediakan. Ini berbalik kepada mereka yang positif COVID-19 juga boleh turun mengundi. Okey, Hakim. Kalau Hakim cakapkan tadi, satu kita nak tahulah antara isunya adalah mereka yang positif COVID-19 boleh keluar mengundi dan fasiliti pun telah pun disediakan. Kalau kita nak recap, berapa ramai sebenarnya petugas SPR Suruhanjaya Pilihan Raya yang menjalankan tugas mereka sepanjang hari ini? Ada 222 orang pegawai, kemudian diikuti dengan penolong pegawai pengurus ada 1,264 orang. Pasukan penguat kuasa kempen ada 625, pusat penamaan calon ada 222, itu pada 15 November yang lepas. Petugas merangkumi 363, 515 orang dan jumlah keseluruhan pusat mengundi ada 9,536. Pastinya ini adalah satu jumlah yang sangat besar juga, tapi ini nasihat yang kami nak kongsikan kepada mereka yang positif COVID-19 tapi nak keluar juga mengundi hari ini. Anda dibenarkan, tapi ada beberapa SOP yang anda perlu ikutlah.
Okey, SOP yang pertama adalah wajib memakai pelitup muka bagi semua kes positif COVID-19. Digalakkan juga kalau anda keluar mengundi, kalau tak positif pun tak salah kalau pakai mask tu. Kemudian mereka yang positif COVID-19 pergi dan balik dari pusat pembuangan undi itu, anda tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam. Maksudnya tak bolehlah naik Grab ke teksi ke, kalau boleh pandulah kereta persendirian sendiri untuk datang ke pusat mengundi tersebut. Kemudian pengundi positif COVID-19 hendaklah tidak singgah di mana-mana sebelum dan juga selepas. Maksudnya anda sangat-sangatlah digesa untuk datang dari rumah, pergi pusat mengundi di kemah bergejala itu, kemudian maklumkan kepada PKD dan sebagainya, kemudian habis sahaja selesai mengundi terus balik. Ini adalah bagi memastikan tidak berlakunya penularan di pusat pengundian tersebut. Kemudian pengundi positif COVID-19 hendaklah pulang segera selepas mengundi. Ini saranan, dan pada masa yang sama saya kira ini adalah nasihat dan juga saranan kepada orang awam, tak semestinya mereka yang positif COVID-19, sentiasa gunakan sanitasi tangan. Sanitizer itu kalau boleh letaklah dalam poket ke, letak dalam handbag ke, sebab kita tahu kita akan banyak sentuh banyak permukaan, jadi kita ambillah langkah-langkah precaution ini, langkah lebih awal untuk kita kalau boleh tidak dijangkiti COVID-19 lah. Jadi pastikan tangan dibersihkan dengan pensanitasi tangan di tempat yang dikenal pasti semasa mengundi, dan juga bawa sendiri sanitasi tangan itu supaya saya kira senanglah. Habis je sanitize, habis je sanitize. Dan penjarakan fizikal. Kalau kita tengok tadi memang awal pagi ni baru 8.42 memang orang ramai dah start beratur di pusat-pusat mengundi yang tertentu. Jadi untuk langkah keselamatan tak salahlah kalau kita gunakan penjarakan fizikal itu. Kita tahu kita dah pakai mask, kemudian kita dah menggunakan penjarakan fizikal. Semoga semuanya selamatlah nanti. Itu antara perkongsian yang saya nak kongsikan. Saya tahu di Twitter, di Instagram, di Facebook ramai yang dah kongsikan tangan ataupun jari kiri mereka dah dicelup dakwat. Hakim Zizi. Jangan tangan Syazwani. Jangan celup tangan. Celup tangan tu jadi lain nanti. Kan. Tapi apa pun itulah saya kira semangat keterujaan semua orang, itulah yang dipanggil tu, sama-sama ada nak ikut trend ataupun sama-sama nak meraihkan demokrasi ini. Yang penting mereka keluar mengundi dan tangan mereka dicop, dicelupkan dengan dakwat, itu yang penting. Kita je lah yang tak ada. Saya ada. Kita undi pos. Saya ada. Saya ada gambar masa PRN Johor. Nak juga. Hakim dia nak juga tau. Untuk hari ni tak ada lah kan. Kau ada. Kan. Tapi kalau kita lihat ini keterujaan orang ramai ni, saya sebenarnya agak terkejut dengan apa yang kita saksikan sejak dari pagi tadi di Kota Raja, di Damansara, lepas tu di sekolah tadi di mana? Di sekolah mana? Seri Melati tadi? Di SK Maluri tu. Walaupun SK ada Maluri sedikit tadi kekecohan, dekat situ kita boleh rasa sebenarnya mereka ni semua tak sabar nak membuang undi. Excited kan? Macam mana sebenarnya dekat situlah adanya persaingan sengit. Kalau kita lihat PRU ke-15. Dan kalau visual anda boleh lihat sekarang ni, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sedang membuang undi di Bagan Datuk sana. Yang mana menyaksikan 4 penjuru. Ahmad Zahid Hamidi bertembung dengan heavyweight PH Syamsul Iskandar. Ya, ada pertembungan 4 penduri, ada Taufik Ismail ni seperti yang kami paparkan di kaca televisyen anda ketika ini. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat dia 4 tu apa? Calon nombor 4. Silap. Buat gameplay rasa ya. Dia mungkin lah, tapi sebenarnya tak boleh pakai kan. Tapi tak apa, kita tinggalkan video ni sebentar sebab saya nak patah balik kepada perbincangan kita tadi. Kalau kita lihat tadi Rifaya Nakyuddin, keterujaan orang ramai ni pada pagi ini di Damansara, di Kota Raja, kita lihat mereka ini berpusu-pusu keluar awal pagi. Sebab saya cakap saya terkejut tadi sebenarnya. Contoh ini di Damansara ni. Sampai ke jalan. Bandar utama di Parlimen Damansara. Kita lihat ini video yang dikongsikan oleh kaki tangan Esrawani yang turut mengundi di kawasan ini sebenarnya. Anda saksikan betapa panjangnya barisan orang ramai menunggu giliran untuk mengundi. Seperti ada jualan akhir tahun yang saya sebutkan tadi. Macam inilah kalau ada sale. Gobind Singh ni. Kalau Damansara ni untuk Pakatan Harapan, Gobind Singh dia bertemu dengan Barisan Nasional Tan Kim Tuan dan juga daripada PN Lim Si Ching. Rata-ratanya pengundi adalah bukan Melayu kalau di Damansara ini, tapi apa pun ini penyandangnya adalah Gobind Singh Dio
sampai ke jalan kat situ. Itulah semangat orang turun pagi. Kita memang menggalakkan orang semua turun pagi. Tak sangka semua orang memang memilih keluar pagi. Keluar pagi ya. Pagi jangan turun je. Okey. Kalau tak sembahyang raya bangun pagi, sekarang pilihan raya bangun pagi. Betul. Tapi itulah. Macam raya jugalah kita rasakan. Raya lah ini pesta demokrasi. Kita rayakan. Sebab saya cakap saya terkejut tadi. Kita lihat PRN di Johor dan juga di Melaka, peratusan keluar mengundi je rendah. Tapi kali ini mungkin dia sebab nationwide, sebab mungkin orang faham kita tidak boleh menidakkan kebijaksanaan pengundi kita walaupun mereka ni kurang bersuara, tak riuh di media sosial. Ada golongan lain selain daripada orang kata apa Twitter bubble ataupun bangsa bubble tu kan, menunjukkan ada ramai lagi di luar sana tu. Tapi kali ini dia lebih menyeluruh. Adakah ini bermakna masyarakat kita sebenarnya sedar Naikudin, cuma mereka ni ada silent majority yang just waiting for the right time? Pada sentimen saya turun pergi ke Melaka dan beberapa kawan dengan Johor, dia orang borak saya kenapa dia orang tak nak balik undi. Pendapat dia orang adalah simple. Kenapa kita nak undi dua kali? Kita hanya undi sekali. Baik undi itu penting buat negara sekali saja. Sebab kerana even Melaka pun ada inisiatif balik undi kan. Still tak berjalan. Kali ini dengan orang kata resources kurang, orang ambil inisiatif sendiri untuk balik. Walaupun banjir, ada tempat banjir. Walaupun banjir. Tapi saya nampak sentimen anti banjir untuk mengundi pun tinggi juga sekarang. Betul. Orang lagi semangat macam I will punish you if you don't fix this. So I will do it at the ballot box later lah. Jangan main-main lagi-lagi dengan pengundi muda ni. Ya, betul. Rafia, kalau kita lihat itulah isu-isu semasa yang melatari negara kita. Dia bukan memberi kesan kepada pengundi muda semata-mata, tapi keseluruhan rakyat Malaysia dari segi banjir, isu kos sara hidup dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kesedaran dari peringkat yang baru nak mengundi ini? Seperti Naikudin katakan, mereka nak turun mengundi sebab mereka inginkan perubahan. Bagaimana sentimen itu Rafia sendiri lihat? Kalau kita lihat pada PRN Johor, purata peratusan orang kata undi muda yang keluar ataupun mereka yang berumur 18 tahun hingga 21 tahun ataupun first time voters adalah hanya 4%. Betul apa yang Naikudin kata, ada sentimen yang mengatakan bahawa kenapa kita kena undi dua kali dan agak kesedaran politik itu agak kurang. Dan kalau kita lihat semasa PRN Johor, Pakatan Harapan kalah teruk sebenarnya berbanding dengan Barisan Nasional. Tapi boleh kita lihat juga di mana kita mempunyai satu, di mana kalau kita lihat daripada seat yang memenangi PRN Johor, kebanyakannya adalah calon-calon yang muda. Yang paling termuda kalau mungkin saya boleh sebutkan adalah kalau kita lihat pada PRN Johor lepas adalah YB Amira Aisyah yang berumur tidak silap saya 27 tahun ketika itu. Tapi yang saya mengharapkan untuk pilihan raya yang akan datang Malaysia hari ini di mana anak muda akan keluar mengundi, peratusan itu bukanlah hanya 4%, saya mengharapkan lebih daripada itu. Semestinya kita tidak boleh untuk kita capai 100%, tetapi saya mengharapkan untuk anak muda ambillah peluang ini. Ini adalah hak kita. Suka untuk saya ingatkan bahawa undi 18 ini dapat dicapai bukan hanya melalui orang kata sekadar diluluskan dalam parlimen. Banyak sebenarnya proses-proses yang terpaksa dilalui daripada kita protes di jalan raya, turun jalan raya, pergi ke mahkamah, di mana saya merupakan salah satu orang kata mengambil keputusan untuk buat semarkan kehakiman di mahkamah, dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini kita boleh lihat akan berjuta sebenarnya anak muda yang akan keluar mengundi. Jadi gunakanlah peluang ni. Tapi untuk menyentuh kesedaran politik, saya rasa trend tu sangatlah membantu. Ya, dan ini sebenarnya boleh buat TikTok kau. Ya, Azwar Ali cakap kau ada. Boleh buat TikTok. Naikudin angkat tangan tadi. Saya berpendapatlah. Pengasingan antara pengundian parlimen dengan DUN ni, kita akan nampak full force selepas PRU ini, sebab bagi saya sesiapa menang kerajaan pada malam ini, jikalau mereka mau bertanding di negeri-negeri asing, dia kira sebagai orang kata apa, midterm fatigue tau. So at least they have to ada check and balance. So if you do something wrong within that period, then we will punish you for the next one. You faham tak? Dia macam catch non-stop. Maksudnya kita sebenarnya pengundi lebih banyak ruang sebenarnya daripada kita sedar. Tapi kalau ada pilihan raya pihak berkuasa tempatan, lagi banyak suara dan ruang sebenarnya. Tapi itu untuk waktu layanan nanti. Sebab, betul. Tapi calon juga perlu sedar tentang isu semasa yang melatari negara kita ketika ini. Salah satunya ekonomi. Sebab kalau kita lihat ini PRU yang sangat penting, sebab tahun depan kita akan dijangka berhadapan dengan
kemerosotan ekonomi yang lebih teruk lagi. Jadi sangat penting untuk kita ada leadership yang cukup kuat, yang tahu mengemudi negara kita untuk mengurangkan impaknya nanti. Sebab apa? Setiap kali kalau kita lihat sebelum election ke apa, dia akan beri kesan terhadap pasaran, saham dan sebagainya. Jadi kita tanya orang bisnes lah, Ibrahim Sani. Pagi ni macam mana Ibrahim Sani? Okey, dia macam ni. Okey, memang saham trading sangat rendah, 1.5 bilion on average setelah kita tengok trading for the past 2 weeks. So banyak ataupun ramai analis yang saya temu ramah di Niaga Awani, di Economics of Election, memang dah nyatakan sebelum ni isu ekonomi akan menjadi penentuan untuk pilihan raya umum ni. Dan for investors kan, diorang akan apply wait and see. Jadi kalau kita nak tengok macam saya sebutkan pagi tadi, isu inflasi, isu pekerjaan, isu gaji, tu semua menjadi satu tanda tanya yang sangat besar. Andai kata ada calon yang menyatakan bahawa mereka ada clear concrete plan, maka untuk mengatasi, I guess deal with the economy, dia akan jadi benda yang sangat baguslah. Kalau kita tengok baru-baru ni kan ada keluar suku ekonomi ketiga. Suku ekonomi ketiga menyaksikan Malaysia antara yang tertinggi sekarang ni, 14.2%. Kalau kita tengok negara-negara ASEAN lain, we are the highest. So is this good? Yes, it's good. Tapi at the same time, apa story dia tentang gaji? Apa story dia tentang peluang pekerjaan? Apa story dia tentang perniagaan? Sebab masa saya turun ke Padang, ke lapangan, okey, memang ceramah-ceramah semua ada cakap pasal retorik lah, nak lawan corruption, nak lawan inflation dan sebagainya. Tapi the moral of the story is, kalau tak ada solution untuk selesaikan masalah kewangan, untuk selesaikan masalah periuk nasi orang akan vote dengan nada yang sangat marah. Macam kita tengok pagi tadi dekat Titi Wangsa, ya, tak silap saya, ke Titi Wangsa? Titi Wangsa. Ya, Ceras sana. Dia orang maluri. Dia tengah ngamuk. The voters are very angry, so they vote out of anger. Adakah kita ni memang predisposition to be angry? Tak. Humans are predisposition to be happy. Yeah. Tapi people are angry right now. Kenapa? Sebab isu ekonomi. Okay? Dah ada 4 subsection dalam the 3 big topic yang kita sebutkan pagi tadi. The 3 big topic, kos sara hidup, inflasi dan juga ekonomi. Within kos sara hidup, isu nutrisi, isu pendidikan, terutamanya upskilling dengan TVET. Are there any solutions on this topic? Masa saya ke lapangan, masa saya ke ceramah-ceramah, tak kisahlah Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke Barisan Nasional ke ataupun calon-calon lain yang bebas dan sebagainya, diorang ada sebut diorang akan sentuh tentang isu ini. Namun, the concrete plan is not there yet. So, sometimes, benda-benda seperti reintroduction of GST contohnya, it has to be discussed tau sebenarnya. Walaupun orang sakit hati dengan GST apa bagai, it has to be discussed. Kalau tak discuss, macam mana kita nak reintroduce ekonomi, painful economic reform macam GST, macam kenaikan harga basic minima. Sekarang ni RM1,000 lebih je. Boleh ke kita nak hidup kat KL ni, dekat bandar-bandar, dekat Penang, dekat Johor Bahru, dekat Kota Kinabalu. Kota Kinabalu saya baru pergi 2 bulan lepas. Sangat-sangat tinggi tau kos-kos diorang. Dan ini bukan standard tau. This is very, very recent. Peningkatan harga barangan, terutamanya harga makanan. Okay, so kalau kita tengok inflation 4.5%. 4.5%, kalau ramai orang mungkin tak reti nak tengok macam mana kita nak measure inflation. 4.5% ni is actually inflasi yang masih terkawal, sebabnya harga kawalan ditetapkan oleh kerajaan caretaker dan juga kerajaan sebelum ini. Namun subsidi dah cecah 80 bilion. Mungkin dah melangkaui 100 bilion. 100 bilion ni banyak tau. Kalau kita tengok belanjawan 2023 yang baru diumumkan 3 bulan lepas, total budget was 300 billion. So imagine if subsidy is 100 billion and then the GDP is 300 billion. 1/3 of our GDP is actually managed by subsidies. This is a lot of money tau. What is the solution to get more money for that? So this graph is very good. Kita tengok 2020 pandemic hit, negative 17%. And then as we slowly grow, nampak tak? There is a recovery out of the pandemic.
Okay, 3.6%, 5.0%, 8.9%, 14.2%. A lot of economists are arguing yang benda ni akan cecah, KDNK kita akan cecah sekitar 8 to 9% untuk tahun ni. Okay, depending on the fourth quarter. But this is, I don't know whether this is translatable towards gaji naik. Okay, kalau kita tengok, kalau inflation 4.5%, food inflation dah naik entah berapa banyak, gaji kita naik 2-3% je, actually our salary is getting smaller. You know, if gaji kita naik 3%, and then inflation is much more than that, this is the big topic. And this topic hits everybody. Everybody, tak kisahlah julat umur, tak kisahlah duduk bandar ke, duduk luar bandar ke, ataupun duduk di pesisir bandar, isu ini hits everybody. Sama ada you makan gaji ataupun you jalankan bisnes. Can this calon from all this coalition actually address this? This is the topic of why cabaran people utama get angry untuk mereka yang bakal menaluki Putrajaya nanti. Dan juga pertimbangan yang perlu diberikan oleh lebih 20 juta pengundi dan buat pilihan. Adakah anda rasa koalisi atau gabungan itu cukup address kepada permasalahan utama ini? Yim juga banyak pergi ke kawasan di kawasan lihat kempen. Seperti yang disebutkan, ada ke disebutkan ruangan ataupun apa, what actually the plans to overcome this issue, kos hari hidup, ekonomi dan sebagainya? Dalam manifesto the three big coalitions ni jelas ada dia nak buat apa, dia sebutlah, okay? Tapi walaupun the mechanics of how they want to do it tak ada. All this manifesto, saya dah jemput satu penganalisis daripada Center for Market Research, Dr. Carlito Firmino, dan dia bilang dia dah buat analisis dah macam inilah dia punya plans yang disebutkan dalam manifesto. Namun di lapangan, di ceramah, calon-calon tak ada sebut the details ataupun in fact the big picture. Jadi there seems to be a disconnect between calon-calon dekat ceramah sebab they play to the gallery kan, dia tengok beratus ribu orang dekat depan orang, so orang shock sini, cerita-cerita apa bagai semua. But the clarity of the plans were not mentioned in many of these ceramah. And this is the part where kalau kita pergi ceramah, kita shock, kita happy, balik, drive balik rumah, naik motor balik rumah, lepas tu kita pun kejap. Apa dia punya, let's say 3 plans untuk naikkan gaji, 3 plans untuk fund kita punya bajet, macam mana kita nak suntik dana dalam bajet kita. Suddenly we realise that the plans are lacking, and this is why it's very, very dicey this particular election. So kalau kita nak ikut emosi, okey, ada perikatan ni lah, perkataan tu lah, barisan ni lah, kita nak undi. But at the same time, pengundi-pengundi semua tengah fikir apakah langkah-langkah ataupun ciri-ciri terbaik untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi, terutamanya kos sara hidup dan juga gaji. Okay, Gigi? Alright, thank you Ibrahim Sani. Penting sebenarnya emosi tu. Sebab tu orang kata kita kalau dalam keadaan marah, jangan buat keputusan. Takut salah buat keputusan nanti. Takut menyesali keputusan itu. Betul lah saya cakap tadi, kena bersabar sedikit. 3% tu. Sabar je. Mungkin barangkali diorang kita nak mencelah. Sudah pergi ceramah semalam. So ada semangat membara grand finale tu.